Salam sejahtera, salam mekar di hati. Saya Wong Meizi ingin membentangkan tajuk kajian pembelajaran berasaskan projek dan motivasi murid di sekolah rendah, satu kajian kes. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Encik Benedict Clement de Silva, pensyarah JPPI IPG KRM, Dr. Chua Leni, Ketua Jabatan JPPI IPG KRM dan Cikgu Chong Cheng Yang dari SJKC Ladang Gresik. Pembelajaran berasaskan projek yang mana disebut Project Based Learning ataupun PBL, dia merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif yang melibatkan murid secara kolaboratif dalam kumpulan kecil untuk menyelesaikan satu projek yang autentik. PBL juga merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digerakkan oleh murid dan guru memainkan peranan sebagai facilitator. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam PBL dapat menimbulkan perasaan ingin tahu murid dan menjadi dorongan dan motivasi kepada murid untuk melakukan tindakan yang seterusnya. Jadi soalan macam essential question, content question dan sebagainya, dia memang menarik minat murid ya. Motivasi merupakan sesuatu dorongan ataupun keperluan yang akan memimpin manusia kepada sesuatu tindakan. Ia juga boleh dikatakan sebagai satu kemahuan untuk melakukan sesuatu bagi mencapai matlamat seseorang individu. Kajian ini mengadaptasikan model expectancy value of motivation yang mengambil kira 3 komponen motivasi. 3 komponen motivasi yang dimaksudkan adalah komponen kecekapan yang dapat dilihat termasuk kepercayaan ataupun keyakinan terhadap keupayaan diri dalam menyempurnakan sesuatu tugasan. Komponen yang kedua adalah komponen nilai, termasuk matlamat dan kepercayaan tentang keseronokan dan kepentingan tugasan tersebut. Dan komponen yang ketiga adalah komponen efektif, termasuk reaksi emosi terhadap tugasan tersebut. Dalam kajian ini, motivasi merujuk kepada keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu tugasan kerana kepuasan diri sendiri. Objektif kajian ini memberikan tumpuan ke atas pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah untuk mengenal pasti pembelajaran berasaskan projek dan tahap motivasi murid di sekolah rendah. Metodologi. Kajian ini merupakan satu kajian kes yang menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek kajian ini melibatkan 32 orang murid tahun 5 di sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan di daerah Seremban yang mengikuti pembelajaran berasaskan projek dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Instrumen kajian yang digunakan. Pengukuran motivasi murid dilakukan dengan satu set soal selidik 5 mata skala Likert yang terdiri daripada 37 item yang telah diubahsuaikan oleh pengkaji daripada inventory motivasi intrinsik. Instrumen kajian ini mempunyai pekali kebolehpercayaan 0.750 dan menurut George dan Mallory tahun 2001, pekali kebolehpercayaan soal selidik yang terdiri daripada 0.70 dan ke atas adalah diterima. Tahap motivasi bagi semua item yang dikaji adalah daripada panduan penentuan tahap pencapaian atau persetujuan yang dicadangkan oleh Jamil tahun 2002. Tahap rendah, skor minimum adalah antara 1.00 hingga 2.33. Manakala tahap sederhana adalah skor minimum antara 2.34 hingga 3.67. Tahap tinggi
adalah skor minimum antara 3.68 hingga 5.00. Profil murid. Seramai 19 orang ialah murid perempuan di mana 59.38% dan 13 orang murid lelaki 40.62% yang terlibat sebagai responden dalam kajian ini. Tahap motivasi murid terhadap pembelajaran projek dalam sesi PDP mata pelajaran sejarah. Konstruk minat dan keseronokan memberi bacaan minnya 4.26, sisihan piawai 0.62 dan tahap motivasinya pada tahap tinggi. Konstruk kecekapan minnya adalah 3.80, sisihan piawai 0.21 dan dia juga berada pada tahap tinggi motivasinya. Konstruk yang ketiga, usaha dan kepentingan, minnya adalah 3.91, sisihan piawai adalah 0.51. Tahap motivasi juga berada pada tahap tinggi. Manakala tekanan atau ketegangan terhadap projek minnya adalah 3.30, sisihan piawai 0.71 dan tahap motivasi adalah di tahap sederhana. Manakala konstruk pemilihan, min 3.81, sisihan piawai 0.51, tahap motivasi pada tahap tinggi. Nilai dan kebergunaan, minnya 4.50, sisihan piawai 0.64 dan tahap motivasi juga berada pada tahap yang tinggi. Min keseluruhan adalah 3.93, sisihan piawai 0.51 dan tahap motivasi adalah pada tahap yang tinggi. Hasil pembelajaran kajian ini menunjukkan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah yang menggunakan PBL, dia membawa kesan yang positif dan signifikan bagi kesemua konstruk yang diuji. Minat, keseronokan, kecekapan, usaha, nilai ataupun kebergunaan adalah antara faktor-faktor yang paling penting dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Manakala aspek tekanan ataupun ketegangan semasa mempelajari sejarah dengan menggunakan PBL tidak begitu perketara dan sememangnya ini adalah petanda yang baik kerana pencapaian min yang rendah untuk konstruk ini menunjukkan bahawa PBL sememangnya berjaya mengurangkan rasa tertekan atau mengurangkan rasa ketegangan ketika belajar sejarah. Oleh sebab itu, pengajaran guru membantukan sesuatu kaedah PDP seperti PBL ini merupakan faktor penting dalam usaha murid mencapai pencapaian yang baik seperti dalam mata pelajaran sejarah. Gaya pengajaran guru bukan sahaja berjaya membantu meningkatkan motivasi dalaman, malah juga membawa perubahan sikap ke arah positif dalam mempengaruhi perspektif seseorang pelajar terhadap suatu mata pelajaran yang dianggap membosankan ataupun kurang diminati. Perubahan sikap daripada negatif kepada positif banyak membantu mengubah pencapaian pelajar. Konsep pembelajaran PBL dilihat mampu dapat meningkatkan usaha dan membina satu ikatan yang kuat dalam kalangan pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dan menyeluruh serta rasa bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberi. PBL amat sesuai dijalankan dalam kelas mata pelajaran sejarah kerana aspek menilai dan menghargai kebergunaan elemen-elemen sejarah dalam kalangan pelajar amat penting. Pemupukan elemen nilai dan kebergunaan dalam mata pelajaran sejarah jelas meningkat apabila pengajaran membantukan PBL berjaya meningkatkan motivasi
pelajar. Kesimpulannya, hasil kajian yang menguji tahap motivasi melalui beberapa konstruk ini jelas menunjukkan bahawa kaedah PBL mempunyai banyak kelebihan berbanding kelemahan. Ini bererti sesuatu kaedah pengajaran sangat penting dalam meningkatkan tahap motivasi pelajar kerana kaedah berkenaan menjadi alat membaiki sikap dan tanggapan pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran yang pada mulanya dianggap susah ataupun membosankan. Akan tetapi, dapatan kajian ini sekali lagi membuktikan bahawa berkat usaha guru yang jitu serta menaruh harapan tinggi dalam tindakan yang diambilnya berjaya membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan erti kata lain, guru-guru seharusnya menggalakkan daripada mengamalkan kaedah-kaedah yang rutin yang menghilangkan rasa ingin tahu pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran. Lebih-lebih lagi, mata pelajaran sejarah yang rata-rata mempunyai tanggapan negatif oleh pelajar terhadapnya. Maka dengan hasil kajian ini, pengkaji mencadangkan agar guru-guru perlulah bersikap inovatif dan kreatif serta berinisiatif tinggi dalam usaha membawa anjakan paradigma di sekolah masing-masing agar perspektif pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran berubah dan seterusnya meningkatkan motivasi pelajar hingga mencapai kejayaan dan kecemerlangan dalam mata pelajaran yang dipelajari. Terbukti PBL merupakan satu tindakan pembaharuan yang boleh digunakan oleh para guru dalam usaha mempelbagaikan kaedah pengajarannya. Sekian pembentangan saya. Terima kasih.